Okey, meh, kita mulakan pembelajaran kita dengan melihat graf ini. Meh tengok di sini ini graf berwarna merah ni suatu lengkungan dan di sini adalah satu garis lurus yang berwarna hitam ni. Meh tengok di sini garis lurus ini dia menyentuh satu titik pada lengkungan ni Meh tengok kalau kita gerakkan nampak tak? Garis lurus ini hanya menyentuh satu titik saja pada lengkungan ni. Boleh Okey juga okey. Garis inilah meh dikenali sebagai garis tangent. Okey, satu lagi ambil tengok garis ni. Ni garis apa? Garis ini meh dia berserenjang dengan garis tangent ni. Okey. Berserenjang ambil tahu kan maksud serenjang? Maksudnya berada pada kedudukan 90 darjah juga. Dia bersilang pada kedudukan 90 darjah. Betul-betul. Okey, jadi ambil tengok bila kita gerakkan titik ni dia akan sentiasa berada pada kedudukan 90 darjah dengan garis tangent tadi. Yang ni dipanggil garis apa juga garis biru ni meh yang berserenjang ni dikenali sebagai garis normal. Okey. Jadi di sini ada garis tangent dan garis normal. Yang itulah yang kita nak belajar ini. Okey juga okey. Okey meh, masalah melibatkan garis tangent dan normal ni. Kita tengok sekali lagi. Ini adalah garis tangent Garis tangent ini menyentuh satu titik pada lengkungan ni. Sebagai contoh garis tangent ini menyentuh titik P. Titik P koordinat ni adalah 318. Okey, ini dikenali sebagai garis tangent. Okey, kemudian kita tahu garis biru ni adalah garis yang bersilang pada kedudukan 90 darjah dengan garis tangent yang dikenali sebagai garis normal. Meh faham dah kan itu kan? Dah juga faham dah. Okey. Jadi meh dalam masalah melibatkan garis tangent dan normal ni kita nak belajar tentang apa Kita nak belajar tentang kecerunan tangent. Jadi macam mana meh cara nak menentukan kecerunan garis tangent ni? Kita akan gunakan terbitan pertama. Jadi sekarang ni meh kita dapatkan terbitan pertamanya 2x kuasa 2 akan jadi 4x kan? Okey. Jadi ini dipanggil apa? Fungsi kecerunan. Jadi fungsi kecerunan ini membolehkan kita menentukan nilai kecerunan garis tangent ini. Caranya mudah saja. Gantikan x ini dengan 3 lah nilai x kat sini kan? Okey juga. Okey, jadi meh kita tahulah bahawa kecerunan garis tangent ini ialah 12. Boleh meh? Okey juga okey. Baik. Seterusnya meh kita akan mempelajari tentang apa? Kita akan mempelajari tentang persamaan tangent. Jadi untuk menentukan persamaan garis tangent ni kita akan gunakan rumus apa ni? Ini rumus untuk menulis persamaan garis lurus kan? Ambil pernah tengok tak? Pernah juga pernah. Masa belajar geometri koordinat tu juga. Betul. Jadi di sini rumusnya ialah y tolak y1 sama dengan m kurungan x tolak x1. Itu kalau persamaan garis lurus biasalah. Tapi oleh kerana kita gunakan untuk garis tangent maka m di sini kita tulis sebagai mt, iaitu kecerunan tangent Okey juga okey. Okey, kemudian x1 dan y1 ini dia akan merujuk kepada koordinat titik P ni jadi x1 dia 3, y1 dia 18. Boleh Okey juga boleh. Baik. Kemudian kita gantikan je lah nilai-nilai yang berkenaan nampak? Okey. Kemudian kita ringkaskan dapatlah inilah dia persamaan garis tangent ni. Boleh senang. Okey juga. Tak susah sangat lah. Okey, bagus Okey, seterusnya kita akan tentukan kecerunan normal. Kita tahu bahawa garis normal ini merupakan garis yang berserenjang dengan garis tangent. Oleh itu kita gunakan sifat keserenjangan. Kalau Amir dah tak ingat tentang konsep serenjang tu, Amir kena buka balik lah nota Amir Okey juga okey. Sekarang ni Amir ingat lagi tak? Amir ingat juga. Macam mana boleh dapat kecerunan normal ni negatif 1/12? Kita tengok di sini juga. Di sini kecerunan tangent dia 12, maka kecerunan normal dia negatif 1/12 saja juga. Sebab ini adalah sifat serenjang juga. Positif jadi negatif, kemudian 12 juga jadi 1/12. Ingat balik pun Ingat juga, ingat. Okey, seterusnya kita akan mempelajari tentang apa? Tentang persamaan normal. Persamaan normal juga menggunakan rumus garis lurus sebab apa? Sebab garis normal juga garis lurus kan? Betul juga. Cumanya di sini m ni kan kecerunan kita tulis sebagai mn, kecerunan normal. Di sini x1 y1 ni masih merujuk kepada koordinat P ni Okey juga.
Okey, kemudian kita gantikan nilai yang berkenaan, ringkaskan, akhirnya dapatlah. Itulah dia persamaan normal. Boleh tak? Okey juga, okey. Okey, untuk slide yang seterusnya ni, kita lihat beberapa contoh soalan ya. Okey, contoh soalan yang pertama, cari persamaan tangent dan normal kepada lengkung y sama dengan 2x kuasa 3 tolak 4x tambah 1 pada nilai x sama dengan 1. Okey, di sini kita buat gambaran dulu lengkungannya seperti ini. Okey, ini adalah garis tangent. Okey, titiknya adalah P11. Okey, kita gantikan x sama dengan 1 Di sini kita akan dapat y juga sama dengan 1 Itu sebab kita tahu di sini koordinatnya ialah 1 1. Boleh Boleh juga. Okey. Sekarang dia minta cari persamaan tangent Okey, bila kita sebut persamaan tangent langkah pertama kita mesti tentukan kecerunan garis tangent ni. Jadi kecerunan garis tangent ni macam mana dapat? Gunakan terbitan pertama. Terbitan pertama dapat daripada sini Jadi 6x kuasa 2 tolak 4. Okey. Kemudian kita gantikan x dengan 1 lah sebab x di sini 1 kan. Kemudian ringkaskan, akhirnya kita dapatlah 2. Ini adalah kecerunan garis tangent ni. Boleh setakat ni? Boleh juga, boleh. Kemudian kita gunakanlah rumus untuk dapatkan persamaan garis lurus Okey, kemudian kita gantikan nilai-nilai yang berkenaan seperti mana cikgu kata tadi, x1 dan y1 ini merujuk kepada koordinat titik P inilah. Okey, jadi kita gantikan nilai dan ringkaskan akhirnya kita dapatlah inilah persamaan garis tangent yang kita cari. Boleh Okey je, okey. Okey, seterusnya kita diminta untuk menentukan persamaan garis normal. Jadi macam mana caranya tunjukkan Boleh juga. Untuk dapatkan persamaan garis normal kita perlukan kecerunan normal kecerunan normal ni kita dapat daripada kecerunan tangent. Di sini kecerunan tangent dia 2, maka kecerunan normalnya ialah negatif 1/2. Kita gunakan konsep serenjang bagus. Okey, teruskan seterusnya untuk mendapatkan persamaan garis normal kita gunakan rumus persamaan garis lurus ni, dan di sini kita gantikanlah nilai-nilai yang berkenaan, dan akhirnya bila kita ringkaskan kita dapatlah inilah dia persamaan normal. Okey, bagus. Senang senang ni. Okey, untuk slide yang seterusnya kita lihat contoh soalan yang kedua diberikan di sini titik A terletak pada lengkungan y sama dengan kurungan 2x tolak 1 kuasa 2. Diberikan kecerunan normal pada titik A ialah 1/2. Cari koordinat A Okey, di sini kita buat gambaran dulu lengkungannya seperti ini. Okey, ini adalah garis tangent dan ini adalah garis normal. Okey, di sini titik A akan berada di sini Okey, oleh kerana titik A ni yang kita nak tentukan, kita tak tahu lagi koordinat dia apa, kita tuliskan sebagai xy Okey. Jadi seterusnya maklumat diberikan di situ kecerunan normalnya 1/2 maka di sini kita tahu bahawa kecerunan tangentnya akan sama dengan negatif 2. Okey, kita gunakan di sini konsep serenjang Okey, seterusnya kita ambil persamaan lengkungan yang diberikan dan kita dapatkan terbitan yang pertama, dan kita dapat terbitan yang pertamanya ialah 8x tolak 4. Okey, kemudian seterusnya kita tuliskan 8x tolak 4 itu sama dengan negatif 2, iaitu nilai kecerunan tangent ni. Okey, kerana kecerunan tangent kita dapat melalui dy per dx ataupun fungsi kecerunan itulah sebabnya kita boleh tuliskan 8x tolak 4 sama dengan negatif 2. Maka seterusnya kita ringkaskan di sini, akhirnya kita dapat nilai x iaitu 1/4 Okey, jadi seterusnya kita dapatkan nilai y dengan cara kita menggantikan 1/4 dalam persamaan lengkungan tu, dan akhirnya dapatlah nilai y iaitu 1/4 Maka kesimpulannya koordinat titik A ialah 1/4 1/4. Maka itulah jawapan dia. Macam mana boleh Okey juga. Boleh. Okey, bagus Okey, untuk slide yang seterusnya kita lihat contoh yang ketiga lengkung y sama dengan 2x kuasa 2 tambah ax tambah b mempunyai kecerunan 8 pada titik 1, 5. Cari nilai a dan nilai b. Okey, langkah pertama kita cuba buat gambaran dulu Ini adalah lengkungan yang dimaksudkan. Kemudian di sini adalah satu garis tangent. Okey, seterusnya koordinat 1, 5 kita tuliskan di sini dan kita labelkan sebagai titik P. Okey, kemudian maklumat diberikan di sini iaitu kecerunan tangent 8
Okey, langkah seterusnya kita dapatkan terbitan pertama daripada persamaan lengkungan ini, iaitu 4x tambah A dan kita samakan dengan nilai kecerunan tangen ni. Okey. Dan di sini kita terus boleh dapatkan nilai A dengan cara menggantikan x dengan 1 dan akhirnya dapatlah nilai A sama dengan 4. Macam mana Hakim Boleh juga boleh. Okey. Seterusnya di sini kita tahu bahawa koordinat P ini terletak di atas lengkungan Kalau dia terletak di atas lengkungan, maka koordinat P ini akan memuaskan persamaan inilah. Okey. Memuaskan persamaan maksudnya kita boleh gantikan nilai x dengan 1 dan y dengan 5 ke dalam persamaan lengkungan ini, yang akhirnya membolehkan kita dapat nilai B. Okey. Jadi nilai A 4, B negatif 1. Mudah saja. Macam mana mudah kan? Mudah juga. Okey. Okey untuk slide yang seterusnya ni, ini adalah contoh yang keempat diberikan fungsi kecerunan suatu lengkung ialah 3x kuasa 2 tolak kx dengan keadaan k adalah pemalar. X tolak 7y tambah 13 sama dengan 0 ialah persamaan normal kepada lengkung itu pada titik 1, 2. Cari nilai k dan cari persamaan tangen kepada lengkung itu pada titik 1, 2. Jadi nak buat macam mana? Okey, seperti biasa kita gambarkan dulu lengkungan tu. Okey, kemudian kita lukiskan garis tangen di sini, kemudian garis normal. Okey, kemudian diberikan maklumat di situ. Okey, titik yang berkenaan ialah 1, 2. Okey, kita labelkan sebagai koordinat P Okey, seterusnya diberikan maklumat bahawa x tolak 7y tambah 13 sama dengan 0 itu adalah persamaan garis normal tu. Okey, daripada persamaan normal ini sebenarnya kita boleh tentukan kecerunan garis normal ini. Jadi macam mana caranya? Kita ubah y persamaan ini sehingga kita dapat tulis dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey, jadi di sini y sama dengan mx tambah c. Oleh itu kita tahulah kecerunan garis normal ini ialah 1/7 di sini Okey, macam tu Okey, bila kita tahu kecerunan garis normal, maka kita akan tahu kecerunan garis tangen, iaitu negatif 7 Okey. Baik, seterusnya maklumat dah bagi di sini, iaitu fungsi kecerunan lengkungan itu ialah 3x kuasa 2 tolak kx. Bila dia kata dia fungsi kecerunan, maksudnya dia adalah dy dx Okey, jadi kita dah dapat dah terbitan pertamanya yang ini Okey, seterusnya fungsi kecerunan ini ataupun terbitan pertama ni kita samakan dengan kecerunan garis tangen, iaitu negatif 7 di sini. Dan seterusnya kita gantikan x dengan 1 di sini kita tengok pada koordinat P ni nilai x dia 1 kan, maka kita gantikan x dengan 1 dan kita ringkaskan akhirnya dapatlah k sama dengan 10. Macam mana boleh Boleh juga. Tak nak tanya apa-apa ke? Okey juga, setakat ni saya faham. Bagus Okey, seterusnya persamaan garis tangen maka kita gunakan rumus garis lurus Okey, kemudian kita gantikanlah nilai-nilai yang berkenaan iaitu nilai kecerunan tangen dah negatif 7. Okey, x1 y1 merujuk kepada koordinat titik P ni, maka kita gantikan nilai-nilai yang berkenaan. Okey, seterusnya kita ringkaskan sampailah kita dapat jawapan akhir seperti ini, dan inilah dia persamaan garis tangen kepada lengkung itu pada titik 1, 2. Okey, berikut ini adalah kesimpulan kepada perbincangan kita berkenaan dengan masalah garis tangen dan normal ni Okey, yang pertama kecerunan suatu garis tangen kita akan gunakan kecerunan tangen sama dengan dy per dx. Ataupun terbitan pertama dia Okey, yang kedua kecerunan garis normal kita gunakan sifat keserenjangan dua garis lurus, iaitu kecerunan tangen darab dengan kecerunan normal sama dengan negatif 1, ataupun kita gunakan kecerunan normal sama dengan negatif 1 per kecerunan tangen Okey, ini adalah sifat keserenjangan dua garis lurus. Okey, seterusnya yang ketiga persamaan garis tangen dan normal gunakan rumus persamaan garis lurus iaitu y tolak y1 sama dengan mt x tolak x1 untuk persamaan garis tangen. Seterusnya begitu juga untuk persamaan garis normal maka kita gunakan rumus yang sama Okey, inilah dia kesimpulan secara keseluruhan berkenaan dengan aplikasi pembezaan masalah garis tangen dan garis normal.